Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Mengapa salahkan Azalina dan SPRM sedangkan ada isu lebih membimbangkan, kata Syahrir. Pihak yang menyerang Menteri Undang-Undang Datuk Seri Azalina Othman Said dan SPRM dinasihatkan memberi fokus terhadap isu yang ditemui dalam siasatan terhadap Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Bekas ahli parlimen selama 6 penggal Tan Sri Syahril Abdul Samad berkata, pihak yang menyerang Azalina dan SPRM kelihatan seolah-olah hilang punca dan tidak memberi tumpuan terhadap masalah yang sebenar. Sumber 42 juta ringgit Malaysia itu adalah daripada pinjaman 170 juta ringgit Malaysia yang dibuat oleh syarikat Putrajaya Perdana Berhad dan Permai Binaraya Berhad daripada Maybank semasa Nazlan menjadi setiausaha syarikat dan peguam agung Maybank, bukan daripada KWAP seperti yang dinyatakan dalam penghakiman Nazlan. SRC itu dibentuk berdasarkan cadangan dan cadangan daripada Maybank kepada 1MDB dan Maybank telah dibayar untuk menubuhkan SRC, termasuk menetapkan strategi perniagaan, polisi dan prosedur serta model perniagaannya, bukan ditubuhkan oleh Najib Razak untuk memudahkan beliau mengambil wang seperti yang dinyatakan dalam penghakiman Nazlan. Bahawa 3 lagi hakim telah didekati dan enggan mengambil alih kes SRC daripada Hakim Datuk Muhammad Sofyan Abdul Razak sebelum Hakim Nazlan bersetuju untuk mengambil alih walaupun Nazlan mempunyai pengalaman sifar Mahkamah Jenayah ketika itu, tegas Syahrir. Beliau menjawab tuduhan ahli Parlimen Selayang William Leong dan bekas Presiden Majlis Peguam bahawa pendedahan Azalina menghina mahkamah. Kumpulan itu mendakwa SPRM tidak mempunyai bidang kuasa untuk menyiasat dan menentukan kesalahan seorang hakim. Syahrir yang pernah berkhidmat sebagai menteri dan timbalan menteri selama 29 tahun berkata, pendedahan bahawa 3 lagi hakim telah didekati dan enggan mengambil alih kes SRC sebelum Muhammad Nazlan dilantik amat membimbangkan. Hakim sepatutnya ditugaskan secara rawak melalui sistem komputer dan jika dia merasakan dia tidak sesuai, mereka perlu menawarkan diri untuk menarik diri daripada mahkamah terbuka. Kita juga harus diingatkan bahawa hakim yang paling kurang berpengalaman mungkin dengan pengalaman kes jenayah sifar telah dipindahkan dari mahkamah komersial untuk mengambil alih kes jenayah berprofil tinggi di negara ini bagi menggantikan hakim yang lebih berpengalaman selepas prosiding mahkamah bermula. Oleh itu, jika terbukti benar bahawa 3 hakim telah didekati dan ditolak secara tertutup sebelum Nazlan bersetuju, maka ini akan menimbulkan dakwaan forum shopping di mana hakim dipilih khas untuk mengambil alih kes bagi memastikan keputusan yang diinginkan, kata beliau. Tambahan menurut Syahrir, perpindahan hakim kes melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak turut menyaksikan peletakan jawatan Tun Rao Sharif sebagai Ketua Hakim Negara beberapa bulan selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad mengambil alih pentadbiran. Jelas beliau, panel khas kerajaan menyiasat buku bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas juga telah mendapati bahawa kerajaan pimpinan Mahathir mungkin telah melanggar Akta Pelantikan Kehakiman JSC 2009. Ini apabila Tommy melantik hakim tertinggi pada tahun 2018 dan 2019 apabila setiap calon yang disyorkan daripada JSC langsung diabaikan. Sebagai contoh, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun pada mulanya tidak disyorkan oleh JSC untuk menjadi Ketua Negara. Bagaimanapun, Mahathir masih memilih beliau sebagai Ketua Hakim Negara pada Mei 2019 walaupun beliau baru dinaikkan sebagai Hakim Persekutuan 5 bulan lebih awal pada November 2018. Contoh lain ialah pelantikan Zahara Ibrahim sebagai Hakim Besar Malaya pada Julai 2018. Pada masa itu, JSC tidak mengesyorkan sesiapa pun kerana jawatan itu tidak kosong sejak penyandang itu dilantik hampir setahun lalu. Walaupun Zahara hanya mempunyai 9 bulan lagi sebelum bersarah wajib, Mahathir telah memilihnya sebagai Hakim Besar Malaya menentang sepenuhnya Akta JSC 2009 dan cadangan JSC, kata Syahrir. Beliau berkata, selepas mengangkat sumpah antara tindakan pertama Zahara ialah membuat pertukaran kontroversi hakim
kes SRC Najib Razak yang menyebabkan Nazlan mengambil alih kes tersebut. Pastinya, ini adalah dakwaan yang lebih mendesak dan lebih serius yang lebih wajar mendapat perhatian ahli parlimen William Leong serta bekas Presiden Peguam kerana integriti dan kredibiliti sistem kehakiman kita terancam. Oleh itu, mereka harus fokus kepada kebimbangan ini daripada cuba melemparkan tuduhan palsu kepada YB Azalina atau cuba menyalahkan SPRM, kata Syahrir lagi. Terima kasih kerana menonton.